Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang setia menunggu saat yang sebegini. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur kepada Allah kerana kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama belajar tentang mengenai amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan Rasulullah untuk menjadi panduan pada diri kita. Amalan-amalan ini saya ambil daripada kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Pada saat ini saya sampai pada tajuk, kita belajar pada tajuk amalan-amalan ataupun zikir-zikir ketika mana diamalkan untuk kita mandi. Untuk bila kita mandi saja, maka di sana ada amalan-amalan yang kita boleh buat biar mandi kita ini tak sama dengan mandi yang disebut dengan mandi orang awam. Tetapi mandi kita ni menjadi mandi yang disebut dengan untuk menjadikan diri kita ni semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ibadah pada Allah. Mandi ni pun dipanggil ibadah yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Para hadirin sekalian, mari kita sama-sama menyambut pengajian kita ini dalam bab yang ke-17. Di mana dalam bab yang ke-17 ini kita akan cerita tentang mengenai zikir ketika mana mandi. Waktu mana kita nak mandi ini, biar kita ada zikir ataupun ada amalan yang perlu kita buat supaya mandi kita ni mandi yang berpahala pada diri kita. Demikian, mandi yang berpahala pada diri kita ni macam mana untuk kita dapat mandi kita ni pun dapat pahala pada diri kita. Antaranya, orang yang ingin mandi sunat membaca doa seperti yang telah yang ingin orang berwuduk. Siapa yang nak berwuduk tu pun dia baca doa. Daripada membaca, sama ada dia baca bismillah, basmalah yang dibaca awal-awal, dan selainnya, ataupun dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini pun doa yang kita belajar sebelum daripada ni. Kita boleh baca keadaan yang demikian. Kemudian waktu mana kita nak mandi, sama ada mandi itu kita mandi dalam keadaan mandi junub. Mandi junub ni maknanya mandi orang yang bersama suami isteri, ataupun orang yang dalam keadaan hadas besar pada diri dia, mandi junub. Ataupun haid, mandi orang yang dalam keadaan darah kotor, kemudian nak bersih tubuh badan dia tersebut, dah kering, dah darah kotor tersebut, maka dia mandi. Tengok, Islam diajar supaya waktu mana nak bersihkan diri kita ni, salah satu cara dengan kita mandi. Mandi ni bersih pada tubuh badan kita ini sendiri. Kemudian dan sebagainya. Dan seumpamanya, mandi sunat pun tak apa, mandi musafir. Waktu mana kita nak bermusafir, kita mandi terlebih dahulu. Ataupun kita balik daripada permusafiran. Bila kita balik daripada permusafiran, kitanya mandi. Ini pun disunatkan. Tambah-tambah sekarang ni, dengan keadaan COVID yang di negara kita dan di merata tempat ini, maka kita mandi. Mandi ini di antara satu cara untuk nak membersihkan diri seseorang tadi. Tidak perlulah membaca bismillah bila mandi. Sebahagian sahabat kami mengatakan tidak perlu membaca basmalah bila mandi, kerana mandi junub ataupun haid, yang jelas hal itu disunatkan bagi keduanya seperti orang lain juga. Hanya saja tidak dengan niat membaca Al-Quran. Itu cara demikianlah. Bila nak mandi itu, di antara amalan yang dibuat ialah dengan cara bagaimana kita baca bismillah. Itu cara demikian. Buat amalan ini. Mudah-mudahan mandi kita itu menjadi pahala pada diri kita demikian. Kemudian di sana ada doa ketika tayammum. Disunatkan memulai tayammum dengan sama juga membaca basmalah. Ni nak gambarkan pada kitanya, disunatkan pada diri kita ni untuk kitanya baca dengan basmalah walaupun dalam keadaan junub dan dalam keadaan haid.
seperti yang telah dijelaskan dalam perbahasan mengenai mandi ini. Manakala saya tidak melihat ada pendapat daripada para sahabat kami atau selain daripada mereka mengenai bacaan tasyahud selepasnya, zikir-zikir lain yang dibaca dalam wuduk dan doa-doa ketika membasuh muka dan baca telapak tangan. Ini tak berjumpa lah. Dia panggil pada diri kitanya. Kemudian apa yang jelas, hukumnya sama seperti hukum yang kami jelaskan mengenai wuduk. Ini kerana tayamum ialah bersuci sebagaimana kita berwuduk. Kalau ada orang yang kena tayamum kan, maka bila dia nak tayamum tu pun cara yang baik pada diri dianya dalam keadaan ini, maka dia boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia boleh baca Bismillahirrahmanirrahim di awal-awal. Lepas pada kita selesai ambil wuduk ataupun mandi ataupun tayamum, maka terus pada kitanya pergi ke masjid. Bagaimana doa ketika mana kita nak pergi masjid? Walaupun sekarang ni kan PKP, tak boleh pergi ke masjid, kemudian orang-orang tertentu, tapi pada diri kita ni kalau dah dibuka balik masjid nanti, nak baca apa pada diri kita? Bila kita dah nak pergi ke masjid ini. Kami sudah menjelaskan sebelum ini mengenai zikir-zikir ketika mana keluar daripada rumah. Bila kita nak keluar daripada rumah, di sana ada amalan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila keluar rumah untuk ke masjid, zikir itu sunat dibaca bersama zikir-zikir berikut ni pula. Bila nak keluar rumah, baca apa dia? Dalam kita pernah sebut sebelum daripada ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila nak keluar rumah baca bismillah tawakkaltu ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an udilla au udalla au azilla au uzilla au uzlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ni di antara doa yang bila keluar rumah je kita baca terus bismillah tawakkaltu ala Allah. Kita sebut demikian. Ni nak sebutnya gambaran bagaimana Allah bagi peluang pada kita untuk dapat pahala. Keluar rumah je baca doa ni. Ataupun kita boleh baca doa bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Yuqalu lahu, bila kita sebut bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, kita sebut demikian, maka akan dikatakan oleh dia, malaikat akan sebut pada kita ni, kufita wa wuqita wa hudita wa tanha anhu syayatin. Siapa-siapa yang dia keluar rumah, dia sebut bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah, akan dicukupkan pada dia. Kufita, kemudian dilindungi dia, wa wuqita wa hudita, dan dia akan diberi hidayah untuk dia. Kemudian wa tanha anhu syaitan, dan akan menjauhkan dia daripada syaitan. Ini bila kita keluar daripada rumah lah. Keluar je daripada rumah, baca je doa, baca je doa. Kerana apa dia? Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar dalam hidup kita ni, nak suruh kita ni terselamat. Boleh jadi juga siapa yang baca demikian, selamat dia daripada COVID, selamat dia daripada jahatnya syaitan, selamat dia daripada yang disebut dengan jahatnya manusia. Semua ni bila kita keluar rumah je sebut bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ni di antara doa-doa kita lah bila kita nak keluar daripada rumah. Sama je kalau kita nak pergi masjid, baca kalimah ni. Paling-paling malas sangat pun sebut bismillah tawakkaltu ala Allah, bismillah tawakkaltu ala Allah, dengan nama kamu aku bergantung dan berserah kepada kamu ya Allah. Apa yang kami riwayatkan dalam, kemudian tambah zikir ni bila nak pergi masjid. Tahu dah nak pergi masjid ni, baca doa ni yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika mana dia menginap di rumah ibu saudara dia, Ibnu Abbas, Maimunah, dia duduk di rumah mak saudara dia Maimunah. Dia menyebut hadis mengenai tahajud yang dilakukan oleh Rasulullah. Ibnu Abbas ni dia tidur satu bilik dengan Maimunah dan juga Rasulullah. Waktu tu dia kecil lagi. Dia kata aku tengok dia Rasulullah. Rasulullah buat apa dia malam. Bila dia tengok Rasulullah bangun, terdengar suara azan. Waktu mana Rasulullah dia tengok Rasulullah tahajud, dan kemudian Rasulullah tidur balik, kemudian dia terdengar suara azan yang berkumandang. Itu azan subuh. Bila dia dengar azan subuh, baginda pun keluar untuk solat.
Sambil Rasulullah keluar tu, Rasulullah baca doa ni. Allahumma ij'al fi qalbi nura. Ni doa yang mudah ni pada diri kita ni. Kita baca. Sambil keluar daripada rumah tu, baca Allahumma ij'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah dalam hati saya ni penuh dengan cahaya, ya Allah. Ini doa yang diajar oleh Rasulullah. Wa fi lisani nura. Di lidah saya ni pun, ya Allah, biar bercahaya, ya Allah. Lidah saya ni, kalau saya buat sesuatu benda, biar dapat manfaat. Bila bercakap, cakap yang berbau manfaat dipanggil. Waj'al fi sam'i nura. Ya Allah, kamu jadikan pada pendengaran aku ni cahaya juga, ya Allah. Jadikan pada pendengaran aku ni penuh dengan cahaya. Dengar yang baik-baik dia, ya Allah. Tak nak dengar benda yang buruk-buruk. Waj'al fi basari nura. Ya Allah, kamu jadikan pada penglihatan aku pun cahaya juga, ya Allah. Pada pandangan mata aku ni pun bercahaya, ya Allah. Waj'al min khalfi nura. Ya Allah, jadikanlah di belakang aku ni cahaya. Wa min amami nura. Di hadapan aku ni cahaya. Waj'al Alhamdulillah. Waj'al min fawqi nura. Ya Allah, tolong jadikan daripada atas aku ni pun cahaya. Kemudian wa min tahti nura. Di bawah aku ni pun cahaya. Depan, belakang, kiri, kanan. Allahumma a'tini nura. Akhirnya Rasulullah kata, ya Allah, anugerahkan pada aku cahaya, ya Allah. Maksud cahaya tu apa? Nak sebut je pada diri kita ni. Cahaya tu maksudnya Allah bagi hidayah dalam hidup kita. Satu. Yang kedua, kita ni sendirinya memberi petunjuk pada orang lain. Maknanya, kita ni bermanfaat. Allah bagi pada diri kita yang disebut dengan Allah kurniakan pada kita ni, yang namakan dengan cahaya pada diri kita, petunjuk. Kemudian dengan kita ni pula bagi petunjuk pada orang lain. Orang lain pula dapat cahaya daripada diri kita. Ni nura dia panggil. Doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang je pada diri kita. Ingat, mula-mula sekali Rasulullah sebut Allahumma ij'al fi qalbi nura. Ya Allah, tolong jadikan dalam hati aku ni cahaya. Hati aku ni bercahaya, ya Allah. Kemudian kita sebut wa fi lisani nura. Di lidah aku ni pun cahaya juga, ya Allah. Ini cara pada diri kita. Wa fi sam'i nura. Telinga aku ni pun biar bercahaya. Nura, nura, nura. Hujung tu Allahumma a'tini nura. Ya Allah, tolong bagi pada aku ni cahaya, ya Allah. Nura dia panggil. Jangan salah anggap pula setengah orang kita, ya Allah, tolong bagi pada saya Nora, senang dia. Dia hanya dengan akhirnya, ya Allah, tolong bagi pada saya nama Nora pada diri dia. Jangan. Tapi kita baca doa Allahumma a'tini nura. Nura ni maknanya cahaya yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Berseri-seri kan. Orang mukmin ni orang yang hidup dia dalam keadaan sinaran cahaya. Dalam hidup dia, dia sentiasa dalam keadaan yang Allah kurniakan pada dia ketenangan, kelapangan daripada apa dia? Cahaya yang indah yang ada daripada kehidupan orang-orang yang soleh. Orang soleh ni Allah akan kurniakan demikian dalam kehidupan mereka. Ni senang ni. Bila nak keluar daripada rumah, baca demikian. Allahumma ij'alni, Allahumma a'tini nura. Nura ni maknanya cahaya-cahaya yang banyak yang kamu kurniakan padaku, ya Allah. Dalam kitab Ibn Sunni, Bilal radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk pergi semayang, Rasulullah akan baca doa ni. Rasulullah baca apa dia? Bismillah. Rasulullah sebut dengan nama kamu, ya Allah. Amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Bismillah. Amantu billah. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Kemudian aku beriman pada Allah. Kemudian apa dia? Tawakkaltu ala Allah. Aku berserah hidup ini hanya kepada Allah. Aku berserah hidup ini hanya kepada Allah. Kemudian la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan tidak ada keupayaan kecuali hanya dengan Allah. Ini mulut kita ni, kita mula nak keluar rumah aja, kita baca kalimah ni. Bismillah, tawakkaltu ala amantu billah, kemudian tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, Allahu bihaqqis sa'ilin. Mula Rasulullah sebut
Allahumma bihaqqis sa'ilina 'alaika. Ya Allah, dengan dengan hak orang-orang yang memohon kepada kamu. Kemudian wa bihaqqi mukhraji hadha, dengan hak keluarnya aku ini. Fa inni lam akhrujuhu asran wala batran wala riya'an wala sum'atan, kharajtu abghi'a mardatik mardatik wa itqa'a saqatik, as'aluka an tu'idhani minan nar wa tudkhilani jannah. Ini doa yang diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, baca doa ni. Fa illam ya Allah, dengan hak kamu sesungguhnya aku tidak keluar kerana engkau. Ya Allah, aku ni wa bihaqqi makhraji hadha fa inni lam akhrujuhu ashran. Ya Allah, aku tak keluar daripada rumah dalam keadaan yang nak menunjuk-nunjuk. Asran, dipanggil sombong, ego. Tak, ya Allah. Kemudian wala bataran, sombong. Aku tak demikian. Wala ria'an, bukan aku nak menunjuk-nunjuk. Keluar daripada rumah ni tak ada niat nak tunjuk handbag, tak ada niat nak tunjuk kasut, tak ada niat nak tunjuk kenderaan, tak ada. Bukan niat nak menunjuk-nunjuk. Keluar daripada rumah ni, ya Allah, wala riya'an wala sum'ah, bukan nak rasa megah-megah atau dilihat dan didengar orang lain. Tak. Aku keluar ni penuh dengan tawaduk. Ni doa supaya kita jadi demikian, dalam keadaan lemah lembut pada diri kita. Kharajtu abghi'a mardatik, aku keluar kerana mengharapkan redha kamu, ya Allah. Keluar ni mengharapkan keredaan kamu dan takut kepada kemurkaan kamu. Aku keluar daripada rumah ni, ya Allah, kerana takut daripada kemurkaan kamu. Kemudian buat apa dia? Wa ithqa'a sakhatik, aku memohon pada kamu supaya, kemudian aku as'aluka an tu'idhani minan nar, ya Allah, tolong lindungilah aku daripada api neraka, ya Allah. Wa tudkhilani jannah, dan masukkanlah aku ke dalam syurga kamu, ya Allah. Allah, cantik doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bila keluar daripada rumah nak pergi ke masjid ke, nak pergi ke mana-mana pun, bacalah doa-doa macam ni pada diri kitanya. Supaya apa dia? Bila kita baca doa ni, dia membentengi diri kita, melindungi diri kita daripada apa? Jahatnya mata yang buruk yang mandang, ataupun jahatnya syaitan yang nak mengambil kesempatan, ataupun jahatnya daripada orang jahat yang memang menunggu masa untuk menekam pada diri kita. Maka kita baca doa, ya Allah, tolonglah aku keluar daripada rumah ini, aku wa bihaqqi mukhraji hadha, dengan kebenaran aku keluar daripada rumah aku ni, fa inni lam akhrujuhu asyarran wala bataran wala riya'an wala sum'ah. Ni doa-doa ni. Kemudian kita baca doa ni, hembus dapat tangan ke, sapu di muka kita, sapu, keluarlah rumah kita dengan keadaan yang baik. Hadis ini dinilai dhaif. Salah seorang perawinya ialah Al-Wazi' bin Nafi' Al-Uqaili, di mana kedaifan itu disepakati dan dia termasuk perawi munkar al-hadis. Tapi tuan kitab kita ni, Imam Nawawi ni, walaupun hadis ni dhaif, diletakkan juga. Itu cara adab mereka. Orang kita ni sebut dhaif je, buang terus. Tambah pula yang perawi tersebut mungkar pula al-hadis. Mungkar al-hadis. Dia kata, baik, tolak terus, tak payah jadikan. Tak. Di sudut fadail a'mal, di sudut amalan. Lagipun ayat yang dibaca ni, yang doa yang dibaca ni tak salah pun. Tak ada pun yang disebut dengan kata-kata yang menyimpang daripada syarak. Maka Islam ajar, bolehlah kamu beramal doa-doa sebegini. Tak ada masalah pun pada diri kita. Ada perangai orang kita, dia kata dhaif kena buang. Dhaif. Tambah pula mungkar al-hadis pula disebut. Hadis ni pula, perawi ni termasuk di kalangan mungkar al-hadis. Dia pun kata tak boleh terima. Kita hanya terima hadis sahih je. Disebut demikian. Ni orang tak belajar. Orang yang hidup dalam keadaan rasa bahawa dia je betul. Dia tak rasa bahawa di sana ada kelebihan yang Allah sediakan daripada yang disebut dengan kekuatan pada hadis-hadis ini sendiri. Dia mula dia kata, dia ustaz tu menyebar hadis dhaif lah tu disebut. Bukan kita.
kita baca yang disebut dan disusun oleh Imam Nawawi. Kamu nak kata pada Imam Nawawi ke? Di kalangan kita ni, orang kita ni, ramai di kalangan kita ni belajar tak habis. Bila tak belajar tak habis, mula kita nak saling tuding menuding di kalangan kita ni. Kemudian demikian juga bila kita sampai ke masjid, kita kena baca doa. Doa lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai pada masjid, ada doa yang dibaca oleh Rasulullah. Bila nak keluar daripada masjid, ada doa yang dibaca oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah sebut tentang masjid? Kerana orang mukmin ni hati dia mesti terikat dengan masjid. Hati orang mukmin ni, kita ni jangan terlepas dengan masjid, jangan. Walaupun kita ni dalam PKP, walaupun kita tak boleh pergi masjid, tapi hati kita mesti terikat dengan masjid tu. Jangan kita pula bila tak boleh pergi masjid, kita pula bersorak, tak perlu pergi masjid dah. Tak perlu dah. Kerana apa dia? Takut kena COVID, takut kena yang disebut dengan penyakit berjangkit. Hati kita pun tak terikat dah dengan masjid. Tak boleh macam tu. Orang mukmin ni hati dia mesti terikat dengan masjid. Walaupun masjid itu tak dibuka, tetapi hati kita ni mesti kita lekat dengan masjid. Tengok masjid tu rasa sayu je pada diri kita ni. Kerana kita tak boleh nak masuk dalam masjid ni. Disunatkan bagi seorang bila dia nampak saja nak masuk je masjid, baca doa ni. A'udzubillahil azim. Dengan nama Allah yang maha perkasa, yang maha agung. Biwajhihil karim. Dengan wajah yang maha mulia. Wa sultanihil qadim. Dengan kekuasaan yang berkekalan. Minasyaitanir rajim. Daripada kejahatan syaitan yang direjam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salam dan selawat kepada junjungan Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi. Ya Allah, tolong ampunkanlah dosaku. Waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, tolong bukakanlah segala pintu-pintu kasih sayang kamu untuk kami. Rahmat kamu. Segala pintu rasa kasih dan sayang kamu untuk kami ni, ya Allah. Kamu tolonglah, ya Allah. Buka untuk kami, ya Allah. Doa kita dah. Kalau payah sangat nak baca yang awal-awal tu, kita tak jumpa. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Kita tak jumpa kalimah demikian. Kita terus kepada apa dia? Allahumma ighfir li dhunubi. Ya Allah, tolong ampunkanlah dosaku. Waftah li abwaaba rahmatik. Tolonglah buka segala pintu-pintu kasih sayang kamu untuk aku, ya Allah. Bila nak masuk, kemudian bacalah bismillah dan dahuluilah kaki kanan ketika mana masuk dalam masjid. Kemudian lepas pada tersebut, ketika keluar mendahului kaki kiri. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri daripada masjid. Dengan membaca seperti bacaan seperti mana masuk dalam masjid tadi, kecuali bacaan abwaaba fadlik, pintu-pintu kurniaan kamu, ganti dengan abwaaba rahmatik. Dengan segala ganti daripada kalimah abwaaba rahmatik yang kita masuk tadi, minta rahmat Allah. Kemudian bila kita nak keluar, abwaaba fadlik. Ya Allah, jadikanlah segala kelebihan kamu kurniakan pada kami, ya Allah. Abu Hamid dan Abu Asid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, "Idza dakhala ahadukum masjid, falyusallim 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma la yaqul." Ketika mana kamu masuk dalam masjid, maka di antara perkara yang kamu kena buat, selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian baca doa ni, apa dia? Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah segala pintu kasih sayang kamu pada kami, ya Allah. Ini cara pada diri kita dah. Bila kita masuk je dalam masjid, mulut kita sebut terus, bukalah pintu kesian belas kamu untuk kami, ya Allah. Kami ni zalim pada diri kami. Kami ni buat khianat pada diri kami, ya Allah. Bila kami masuk dalam rumah kamu ni, tentu kami mengharapkan rahmat kamu, belas kasihan kamu. Kemudian
dan ketika mana keluar baca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Bila nak keluar daripada masjid je sebut Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, tolonglah buka segala pintu-pintu kelebihan yang kamu kurniakan pada manusia ni untuk diri aku ni, ya Allah. Ini cara bila kita nak keluar daripada rumah Allah, untuk kita dapatkan semua kelebihan-kelebihan yang Allah bagi di atas dunia ini untuk diri kita, tanpa kita rasa sombong dan tanpa kita rasa ego dalam kehidupan kita. Disampaikan oleh Muslim dalam sahih dia, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibn Majah dan selain mereka dengan sanad yang sahih. Dalam riwayat Muslim tidak terdapat lafaz yang berbunyi falyusallim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lafaz itu terdapat dalam riwayat perawi yang lain. Ibn Sunni dalam riwayat menambah lafaz. Ibn Sunni disebut wa idza kharaja falyusallim ala Nabi. Bila kamu nak keluar daripada masjid pun selawat pada Nabi. Kemudian mulut kamu sebut Allahumma a'zini minasyaitanir rajim. Allahumma a'izni minasyaitanir rajim. Ya Allah, lindungilah aku daripada kejahatan syaitan yang direjam. Bila keluar daripada masjid itu, jangan huha begitu je, jangan. Jangan rasa seronok je, jangan. Keluar daripada masjid itu baca Allahumma a'izni minasyaitanir rajim. Allahumma a'izni minasyaitan. Ya Allah, lindungilah aku daripada kejahatan syaitan yang direjam. Keluar-keluar masjid ni, banyak ni syaitan ni. Syaitan di luar masjid dipanggil. Syaitan ni sedang menunggu masa je untuk menerkam kita. Lalu kita pun sebut terus Allahumma a'izni minasyaitanir rajim. Ya Allah, lindungilah saya daripada kejahatan syaitan yang direjam itu. Allahu Akbar. Ibn Sunni dalam riwayat menambah lafaz yang demikian. Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, Rasulullah baca terus A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Qala fa idza qala dhalika qala asy-syaitan hufiza minni sa'iril yaum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila seseorang yang dia masuk saja dalam masjid, dia sebut, dia masuk saja dalam masjid, dia sebut kalimah ni, A'udzubillahil azim, dengan nama Allah yang maha perkasa, maha besar, maha segala-gala kehebatan, Al-Azim. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim, dengan namanya yang penuh dengan kemuliaan, wa sultanihil qadim, dengan kekuasaan yang berkekalan, minasyaitanir rajim, daripada jahatnya syaitan yang direjam itu. Siapa yang sebut je kalimah ni, maka syaitan akan sebut terus. Syaitan kata, terjagalah dia daripada jahatnya aku, sehari suntuk ni dia akan terjaga. Samalah dia daripada kejahatan aku. Tuan-tuan yang ada peluang untuk boleh tulis tarik balik doa ni, tuan-tuan tulis di ruangan komen tu. Di ruangan komen tu, tuan-tuan tulis, biar sahabat-sahabat kita yang lain boleh dapat sama doa-doa yang baik sebegini. Baca pada diri kita demikian. Tiap kali mana kita keluar daripada masuk saja dalam masjid, sebut A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Empat benda ni kita baca demikian. Lalu bila kita sebut saja begitu, qala syaitan, syaitan ni akan sebut terus. Syaitan sebut apa dia? Dia kata, hufiza minni sa'iral yaum. Orang ni akan tersamak daripada aku sehari suntuk dia, aku tak berani nak sentuh dia. Tak berani. Allah tak akan benarkan aku ni sentuh orang yang macam ni. Orang yang hidup dia sentiasa, bila dia dalam keadaan yang dia pergi ke masjid, dia baca je doa ni, tersamaklah pada diri dia pada gangguan syaitan pada hari tersebut. Saya nak sebut kalimah ni juga, tuan-tuan, yang orang yang dia sering kali diganggu oleh gangguan syaitan. Baca kalimah ni. Baca doa-doa macam ni. Tak semestinya pergi ke masjid lah. Maknanya bila dia kerap sangat datang anxiety dia, bunyi macam bunyi ketakutan, ataupun dia rasa dalam hidup dia ni
macam ada sesuatu yang tak kena je berlaku pada diri dia. Dia sebut terus kalimah ni. A'udzubillahil azim wa wajhil karim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Dia sebut demikian, dihembus telapak tangan dia. Sebanyak berapa kali? 7 kali. Bila dia sebut saja begitu, dia sapu seluruh tubuh badan dia. Sapu seluruh tubuh badan dia. InsyaAllah syaitan tak akan ganggu dia. Syaitan akan sebut, orang ni sama. Hari ni sehari suntuk, aku tak berani nak sentuh dia. Itu kelebihan untuk diri dia lah. Lebih lagi lah bila kita nak masuk masjid, kita baca kalimah-kalimah macam ni. Ingat ni lah, kita belajar ni, ilmu-ilmu yang sebegini ni tak dapat kecuali dengan kitanya mendengar kuliah-kuliah sebegini. Kalau kita duduk kat rumah seorang-seorang, sibuk tengok Tom and Jerry je tiap-tiap hari, tiap-tiap masa. Bila masa Tom and Jerry tu nak bagi cerita pada kita tentang doa-doa Rasulullah ini? Bila masa kita nak dapat benda demikian? Lalu kita ni dengar kuliah-kuliah. Bila kita dengar kuliah-kuliah di kalangan kita ni, yang menyebabkan di waktu ini kita dapat manfaat. Nak suruh apa dia? Jangan diganggu oleh syaitan. Ada orang kita ni dia lemah sangat tubuh badan dia. Lemah tubuh badan ini menyebabkan pada diri dianya, menyebabkan senang untuk syaitan masuk. Dengar je cerita yang boleh melemahkan jasad kita, baca a'udzubillahil azim, aku berlindung kepada Allah yang maha perkasa, wa wajhil karim, wa biwajhil karim, dengan wajah dia yang penuh dengan kemuliaan. Allah ni mempunyai kekuasaan, keupayaan yang jauh daripada apa yang ada kekuasaan atas muka bumi ini. Wa sultanihil qadim, kekuasaan yang berkekalan. Memiliki kekuasaan yang berkekalan. Aku minta jauh daripada apa dia? Minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang direjam. Bila kita sebut je demikian, syaitan akan sebut hufiza minni sa'iral yaum. Orang ni terselamat daripada aku sehari suntuk hari ni, selamat dalam hidup dia. Ajar pada anak-anak kita tuan-tuan, baca doa-doa macam ni. Mudah-mudahan bila kita baca doa-doa macam ni menyebabkan keluarga kita ni tidak diganggu oleh syaitan. Ajar pada keluarga kita baca. Tiap-tiap pagi je, bangun daripada tidur je, kita tanya, dah baca dah belum doa ni? Anak kita kata, tu doa nak masuk masjid. Tak semestinya masuk masjid. Rumah kita ni pun kita harap pahala yang Allah jadikan pada diri kita tu, menjadikan pada diri kita ni berterusan. Walaupun kita tak dapat pergi masjid, tapi kita buat demikian kat rumah kita ni pun, insya-Allah Allah akan lindungi kita. Kerana kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kita nak berlindung daripada jahatnya syaitan, pergi cari tangkal. Ambil tangkal-tangkal azimat-azimat yang entah daripada mana-mana tersebut, datang ke rumah. Kemudian letak, dia cari syaitan juga untuk dia nak tambahkan kekusutan dalam kehidupan dia. Rugilah orang demikian. Dalam kitab Ibn Sunni, Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia nak masuk ke dalam masjid, Rasulullah akan baca doa ni. Ni doa-doa yang banyak ni terpulang pada kita lah. Nak baca doa-doa yang mana? Bismillah. Rasulullah bila nak masuk masjid ya, Rasulullah sebut dengan nama Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah selawat ke atas Nabi Muhammad. Rasulullah sendiri selawat Allahumma salli ala Muhammad. Wa idza kharaja qala Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. Dengan nama Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Senang je dalam hidup kita ni. Bukannya susah-susah sangat pun. Bila nak masuk masjid, Bismillah. Lepas tu, Allahumma salli ala Muhammad. Masuk je masjid. Cara demikian. Nak keluar masjid, kaki kiri. Langkah kaki kiri tu, sembut juga. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. Itu cara pada diri kita demikian. Kami juga meriwayatkan bacaan selawat Nabi SAW ketika masuk dan keluar masjid daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar disebut begitu juga. Begitu juga. Kami dapat daripada Rasulullah. Rasulullah ajar demikian. Kami telah kami meriwayat dalam kitab Ibn Sunni daripada Abdullah bin Hassan, daripada ibunya, daripada neneknya, dia berkata ketika Rasulullah nak masuk saja ke masjid, Rasulullah baca hamdalillah dan basmalah. Kemudian Rasulullah mengucapkan Allahumma gfirli waftahli abwaba rahmatik. Rasulullah baca, ya Allah tolong ampunkan dosa aku dan buka segala pintu kasih sayang kamu untuk aku ya Allah. Ni cara Rasulullah bila nak masuk dalam masjid.
Kemudian wa idza kharaja, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak keluar daripada masjid, qala misla dzalik. Rasulullah sebut macam tu juga. Apa dia? Allahumma ftah li abwaab fadlik. Ya Allah, bukakanlah segala pintu-pintu kebaikan yang kamu sediakan untuk aku. Kamu buka semua ya Allah. Kamu buka semua ya Allah. Biar aku dapat rezeki-rezeki yang banyak dalam hidup aku ni ya Allah. Ini orang kita kan ditanya, Ustaz, macam mana nak suruh murah rezeki saya Ustaz? Kita tanya balik, masjid pergi tak masjid? Masjid adalah pergi Ustaz, tapi jangan jarang je. Dia sebut demikian. Yang ni di antara sebab kenapa payahnya dapat rezeki. Ada orang tanya, orang kita, dia tanya, Ustaz, macam mana nak suruh dapat jodoh yang baik? Senang dapat jodoh yang baik. Kita tanya balik, pergi masjid, pergi tak masjid? Masjid ni, Allah diajak masjid ni menjadi ibu. Dia kata, pergilah Ustaz, hari-hari tertentu je, tapi tidaklah setiap hari pergi masjid. Padahal, bila pergi masjid itu, kita boleh mengadu pada Allah. Nak masuk masjid je, Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, tolong bukakanlah segala pintu rasa kasih dan sayang kamu untuk aku. Masuk dalam masjid, angkat tangan. Ya Allah, aku ni susah dapat rezeki, ya Allah. Tambah-tambah dalam PKP sebegini, ya Allah. Aku ni pula begini, ya Allah. Menanggung anak-anak 5 orang, 6 orang, ya Allah. Diberhenti pula kerja, ya Allah. Sebut ada Allah. Bila kita mengadu pada Allah tu, siap je mengadu pada Allah. Amin, ya Rabbal Alamin tu, keluar daripada masjid. Bila keluar daripada masjid, mulut kita sebut apa dia? Mulut kita sebut, Allahumma bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita sebut, Allahumma ftah li abwaab fadlik. Ya Allah, tolong bukakanlah segala pintu-pintu kurniaan kamu yang banyak lagi. Aku tak ada dah kerja. Walaupun aku dah tak ada dah kerja, tapi fadlik kamu tu banyak lagi ya Allah. Kelebihan yang kamu sediakan untuk aku ni banyak lagi ya Allah. Oleh demikian ya Allah, kamu tolong kurniakan pada aku ya Allah. Segala kelebihan-kelebihan, segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini ya Allah, kamu jadikan pada diri aku ni ya Allah, semuanya menjadi milik aku ya Allah. Boleh jadi dengan kita berhenti kerja tu, dengan kita tak ada kerja tu para hadirin sekalian tak ada kerja ni, tapi Allah gantikan dengan kerja yang baru, yang jauh lebih baik daripada kerja ni. Allah nak bagi rezeki yang lain tak tahu. Rezeki-rezeki kita yang banyak ni, boleh jadi dengan kita tak ada kerja yang ni, Allah bagi nikmat-nikmat yang lain lagi yang Allah nak kurniakan dalam kehidupan kita, untuk kita diberi yang disebut dengan rezeki-rezeki yang banyak dalam kehidupan kita. Ni mudah-mudahan doa-doa macam ni kita bacalah pada diri kita, dengan tujuan bila kita baca ni, Allah jadikan pada kita rezeki kita bertambah dalam hidup. Ini kan musim-musim orang di kalangan kita ni yang dia rasa semakin sempit dada dia. Kerana apa dia? Kerana memikirkan tentang rezeki dia. Padahal dahi dia tak pernah pun sujud pada Allah. Sujudlah pada Allah. Bila dia sujud pada Allah, dia boleh sebut. Bila kita kata, Ustaz, kami tak boleh pergi masjid dah Ustaz. Nak pergi masjid macam mana Ustaz? Dia sebut demikian. Kami nak masuk masjid macam mana sekarang? Masjid dah tutup. Rumah kita tu jangan jadi rumah yang berantu, jangan. Jadikan rumah kita ni rumah yang bagaikan masjid. Rumah kita sentiasa dibaca ayat-ayat Quran. Ni dalam rumah pasang nyanyi-nyanyian, pasang benda-benda yang tak ada manfaat. Akhirnya banyak je syaitan yang masuk dalam rumah kita. Dalam rumah kita ni pasang je ayat-ayat Quran. Pasang je yang disebut dengan apa dia? Dengar je azan. Kemudian bercakap je kalimah-kalimah yang baik. Rumah kita ni, bila kita nak masuk rumah kita tu, baca Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, tolong bukakanlah segala kerahmatan kamu dalam kekeluargaan kami ini ya Allah. Kita baca demikian. Nak masuk rumah, anggap macam kita nak masuk dalam kawasan masjid lah, dalam hidup kita. Kemudian bila kita nak pergi tempat solat, dalam rumah kita ni ada tempat ruang solat kita. Bila kita nak pergi nak ampar jadah tu, baca doa ni, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, tolong buka pada diri aku segala pintu-pintu rahmat kamu ya Allah. Bila kita selesai saja solat, nak bingkai bangun tutup sejadah
kita dah tutup sejadah, dah lipat sejadah, dah elok dah, beringkah bangun tu, baca doa ni. Doa apa dia? Pada diri kitanya. Allahumma ftahli abwaba fadlik, abwaba min fadlik. Ya Allah, tolong buka pada diri aku segala pintu-pintu kelebihan yang kamu kurniakan pada kami, ya Allah. Allahu Akbar. Mudah je dalam hidup kita. Cuma kita je tak nak beramal. Orang kita ni, dia tahu benda tu. Kalau dia jumpa, Ustaz, tak ada ke amalan-amalan yang memurahkan rezeki? Ni, amalan-amalan yang memurahkan rezeki. Ustaz, tak ada ke amalan untuk menemukan jodoh? Ni, amalan yang diajar oleh Rasulullah. Ada orang tanya, Ustaz, tak ada ke amalan-amalan yang boleh memudahkan kematian kita menghadap depan Allah? Ni, doa ni. Tak ada ke amalan untuk memudahkan kita masuk syurga Allah? Ni amalan. Senang je yang kita boleh lakukan dalam hidup kita. Tapi sayang orang kita tak buat. Tak buat amalan ni. Bila tak buat, yang menyebabkan kita ni tak. Kita ni Allah bagi peluang dah. Ni cara aku nak suruh kamu dekat dengan aku. Allah susun. Allah hantar Nabi Muhammad. Kemudian Allah tunjuk melalui Nabi Muhammad ni, kamu boleh rapat dengan aku. Macam mana cara? Baca doa. Allah maftah li abwaba fadlik, abwaba rahmatik. Allah maftah li abwaba min fadlik. Ya Allah, tolong buka pada dia aku ni, ya Allah. Dalam kitab Ibn Sunni, Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, inna ahadakum idza arada an yakhruja minal masjid tada'an junudu iblis wa ajlabat wa ajtama'at kama yajtama'u an-nakhlu ala ba'su biha fa idza qama ahadukum ala babi masjid falyaqul Allahumma inni a'udzu bika min iblis wa junudi fa innahu idza qalaha lam yadurruh. Rasulullah sebut, apabila salah seorang daripada kalian nak keluar daripada masjid, ini Rasulullah sebut, kalian nak keluar saja daripada masjid, in ahadukum idza arada an yakhruja minal masjid, kalau kalian, bila kalian nak keluar daripada masjid, tada'at junudu iblis, kalangan bala tentera iblis ini akan berdatangan, berkumpul depan pintu masjid. Berkumpul depan pintu masjid ini. Bila mereka berkumpul depan pintu masjid, mengelilingi seperti rombongan lebah mengelilingi ratu dia. Kumpulan dia tu, geng-geng iblis ni berkumpul depan pintu masjid. Katanya depan kawasan masjid tu tengok seorang-seorang keluar daripada masjid ni. Kemudian wa ujlibat wa ijtama'at kama yajtama'un nakhlu ala ba'su biha. Ya'su biha. Nak sebutnya, Rasulullah sebut bagaikan lebah mengelilingi ratu kepada lebah ini sendiri. Masing-masing tengok. Mata tu mandang pada siapa dia? Mandang pada orang nak keluar ini. Fa iza qama ahadukum ala babil masjid. Lalu Rasulullah sebut, kalau kamu dah sampai pintu masjid itu, falyaqul, lalu mulut kamu sebut apa dia? Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudi. Senang je. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudi. Ya Allah, aku minta lindungi aku daripada iblis dan segala tentera-tentera iblis. Wa junudi, daripada jahatnya iblis, wa junudi. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, lindungilah aku, ya Allah. Tolong selamatkanlah aku, ya Allah. Daripada apa dia? Tolong lindungi aku ni minal iblis, daripada jahatnya iblis tu. Yang berkumpul, mata je tak nampak. Kalau mata kita nampak, maka tentulah kita ni akan rasa tak selesa dengan iblis tadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar baca doa ni. Allahumma inni a'udzubika minal iblis wa junudi, dan tentera-tentera iblis itu yang mengikut tadi. Rasulullah kata, fa innahu idza qalaha lam yadurruhu. Kalau kamu baca kalimah ni, terpelanting iblis-iblis tu pergi jauh dan tak mampu untuk membawa mudarat untuk diri kamu. Barulah selamat kita. Balik sentuh anak-anak pun selamat. Bila kita balik sampai ke rumah, kita balik ke rumah ni, syaitan tak akan berani nak ikut bersama dengan kita. Kalau kita boleh nampak kan, orang kita ni, kalau dia boleh nampak, dia masuk je dalam rumah yang dia tak baca doa, penuh iblis duduk belakang. Penuh syaitan bersama dengan dia. Masuk. Orang kita ni, bila cerita tentang COVID,
masuk rumah, basuh tangan terus. Masuk rumah, mandi terus. Takut dia dengan yang disebut dengan kena COVID. Saya tengok tu ada seorang hamba Allah tu, keluar daripada pasar tu sembuh. Sembuh tu badan dia. Beli yang alat penyembuh, sembuh baju dia, sembuh seluar dia. Sembuh semua ni. Habis tu badan dia ni. Sampai kepala sembuh. Takut dia kena COVID. Nak sebutnya sampai tahap demikian. Yang pakai tutup, dalam pakai face mask, pakai tutup lagi ke atas ni, kemudian pakai lagi spek mata lagi, tutup lagi. Nak sebutnya jangan bagi kena COVID. Syaitan. COVID tak nampak, syaitan pun tak nampak juga. Cara kita nak supaya selamat daripada COVID, kita lindungi macam tu. Nak lindungi daripada syaitan, ni doa. Rasulullah sebut, Allahumma inni a'udzubika minal iblis wa junudi. Ya Allah, lindungilah aku. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudi. Daripada jahatnya iblis dan juga segala kejahatan tentera-tentera iblis yang turut berserta di waktu ini. Ni nak sebutnya pada diri kita ni. Bila kita dalam yang disebut dengan kita berada dalam keadaan demikian. InsyaAllah kita akan sambung lagi doa-doa ataupun amalan Rasulullah ketika mana berada dalam masjid. Rasulullah buat apa. Mudah-mudahan kita dapat manfaat lah daripada pertemuan kita ini. Terima kasih sekali lagi di atas kebersamaan kita pada saat ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan yang bertambah di kalangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.